Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melancarkan larian ria Sukan Asia ke-19. Tindakan tegas akan diambil terhadap sesiapa yang meninggalkan kenderaan tidak terpakai sehingga menghalang laluan jalan raya. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara, Pengira Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kerewatin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melancarkan larian ria Sukan Asia ke-19 pagi tadi. Acara berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Larian anjuran Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Majlis Olimpik Asia OCA bertujuan mempromosi Sukan Asia di Hangzhou, Republik Rakyat China pada 23 September hingga 8 Oktober tahun ini. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Celebrate the spirit of friendship and excellence. We do hope that this fun run will bring us all closer together. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pelancaran larian. Lebih 900 orang menyertai dalam 5 kategori yang dipertandingkan termasuk kategori kelainan upaya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyertai acara berjalan kaki sejauh 2 km yang bermula di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi setiap kategori larian. Sementara itu, larian ria Sukan Asia ke-19 memberikan peluang kepada orang ramai termasuk golongan kelainan upaya bersatu dalam sama-sama membuat aktiviti sihat dan bergerak aktif demi semangat kesepakatan dan kesukanan. Para peserta larian semasa di temu bual masing-masing berkata, acara yang diadakan juga secara tidak langsung mendedahkan mereka kepada atlet-atlet sukan lain sambil berkongsi buah fikiran. I thought it was a very good experience. It gives me a chance to communicate with other national athletes. Alhamdulillah bagi saya, syukurlah untuk mengikuti ini. At least semua atlet sana sini dapat merampan silaturahim, dapat mengenali atlet-atlet lain lagi. Kami macam boleh expose dengan banyak pasukan-pasukan di Brunei Darussalam lah, macam dengan orang pasukan Paralimpik, dengan juga orang weightlifting. Acara larian turut dijadikan sebagai sesi latihan bagi para atlet Paralimpik negara. Dengan penyertaan atlet kelainan upaya ini, ianya dilihat sebagai penyuntik semangat kepada para atlet-atlet yang lain serta orang ramai dan memberikan kesedaran agar sentiasa kekal aktif. Saya merasa amat gembira menyertai larian pada hari ini, iaitu larian Asian Game yang akan diadakan pada tahun ini di Hangzhou, yang mana semua yang terlibat pada hari ini sungguh amat gembira, semua terutama sekali kepada atlet Paralimpik. Semoga dapat menyuntik semangat para belia kita masa ini untuk sama-sama membangkit semangat kesukanan negara. Aktiviti larian juga turut memperlihatkan semangat kesukanan dalam kalangan kanak-kanak. Saya mahu berlari dengan kawan-kawan. Saya berasa amat gembira dan berbangga.
Kurang dari 2 minggu lagi, umat Islam akan menyambut bulan Ramadan. Betapa istimewanya bulan Ramadan ini jika dimanfaatkan dengan penuh keimanan sehingga kita boleh mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Ahlan Ya Ramadan pada malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama secara maya semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga menyertai Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, pegawai, tenaga pengajar dan mahasiswa Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ahli jawatankuasa takmir masjid Kampung Bunut serta para jemaah daripada 99 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Sama-sama kami ucapkanlah dari kementerian artinya penyertaan Miss Doktor sebagai institusi pengajian tinggi memang dalam tahap-tahap ini ada penyertaan. Lebih 500 orang pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN pengambilan ke-11 menyertai Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. PKBN bukan sahaja menjadikan para pelatih kuat dari segi jasmani, malah lebih utama dapat mengukuhkan dan memantapkan lagi jiwa dan mental mereka dari aspek kerohanian. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil daripada Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada para pelatih. Majlis juga bermaklumat mewujudkan belia yang syumul dan cemerlang ke arah mendukung konsep Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir. Pertandingan tilawah Al-Quran bagi belia dan beliawanis masjid senegara berpotensi melahirkan qari dan qariah kalangan belia di negara ini dan seterusnya menjadi pelapis pada masa hadapan. Pertandingan diadakan buat julung kalinya oleh ahli jawatankuasa takmir Masjid As-Salihin dengan Jabatan Hal Ehwal Masjid sempena 10 tahun Masjid As-Salihin Jabatan Perdana Menteri. Awang Muhammad Rizmi Saufi Syahadat bin Abdul Muiz Zulazmi dari Masjid Tanah Jambu dan Dayan Nurul Sakinah binti Siman dari Masjid As-Salihin johan kategori masing-masing. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Dengan adanya pertandingan seumpamanya, ia dapat meningkatkan kualiti pembacaan belia dan beliawanis ke tahap yang lebih baik, khususnya bacaan secara teranum. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan melindungi alam sekitar, terutama pantai, Persatuan Warga Jepun dengan kerjasama Green Brunei menganjurkan aktiviti kempen kebersihan di Pantai Serasa. Menyertai aktiviti ialah Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam yang juga Presiden Persatuan Warga Jepun. Di samping meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap kebersihan dan memelihara persekitaran negara ini, aktiviti juga bertujuan mendidik belia dan orang awam mengenai kepentingan pengurusan bahan buangan. Semasa aktiviti, sebanyak 477.7 kg sampah dikutip. Pendaftaran bagi pertandingan canang citra budaya kali ke-10 kini dibukakan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Para belia perlu bangkit dan sentiasa menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat
dalam sama-sama membantu saudara yang dalam kesusahan khususnya di luar negara. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Peduli Ummah Solidariti Bencana Alam Turkiye dan Syria, anjuran kumpulan Syababul Iman Takmir Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong dengan kerjasama Persatuan WK petang tadi. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Forum menampilkan 3 orang panel, Dr. Kamarul Salam bin Yusuf, penolong Profesor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Dayang Siti Hurul Ain Diana alias Vienna binti Haji Abdul Majid, mahasiswi Dr. Falsafah Perguruan Ugama Pendidikan Islam, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan Awang Muhammad Fuad bin Matahir, penolong Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Taqwa Islamiah. Forum antara lain bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli dan prihatin sesama Islam di samping meningkatkan kesedaran mengenai kejadian yang menimpa umat Islam di luar negara. Orang ramai diingatkan agar tidak meninggalkan kenderaan sehingga terbiar lama demi menjaga kebersihan kawasan persekitaran dan tidak menghalang laluan jalan raya untuk kegunaan awam. Tindakan dan kompaun boleh diambil mengikut Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan kompaun tidak kurang RM500. Peringatan tersebut disuarakan semasa sesi pemberigaan mengenai isu kenderaan terbiar yang dikayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Menunggul dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan termasuk Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Pengangkutan Darat JPD dan pasukan polis di Raja Brunei. Pemberigaan disampaikan oleh Awang Hasnul Kamal Asari bin Haji Azahari, Pegawai Malaysian Kanan JPD yang antara lain mengongsikan maklumat mengenai perkhidmatan di bawah kawal seliaan JPD. Sesi merupakan salah satu projek kumpulan Mumtaz iaitu satu kumpulan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pertengahan kohort ke-33. Di antaranya kebaikan-kebaikannya tu yang pertama membersihkan kampung Menunggul, kerjasama untuk kebersihan kampung Menunggul dan membisaikan lagi pemandangan pengunjung-pengunjung ataupun pelancong-pelancong daripada luar. Dan seterusnya yang ketiga, untuk memberi sokongan kepada pihak kerajaan. Juga diadakan aktiviti pengumpulan data bagi kenderaan terbiar yang dianjurkan oleh Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid Kampung berkenaan. Aktiviti antara lain bertujuan bagi memperkasa pelajar dengan memperkaya ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi abad ke-21 selaras dengan hasrat sistem pendidikan negara abad ke-21 SPN 21. Di samping mendukung agenda Education 2030 and Sustainable Development Goals serta memberikan sokongan kepada pendidikan sains, teknologi, alam sekitar dan matematik STEM. Yang paling penting, setiap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ini akan menimba lagi pengalaman murid ini. Jadi apabila pengalaman murid itu ada dan juga selalu diperkayakan, jadi perkembangan kosakata pada kanak-kanak ini berkembang dan ia boleh memudahkan mereka untuk membuat karangan-karangan dengan lebih kreatif. Dan seterusnya juga yang kami selalu kaitkan bersama dengan aktiviti-aktiviti SDG ini ialah kami libatkan juga STEM yang mana bersama dengan Kementerian Pendidikan. Sempena menyambut bulan Ramadan yang akan menjelang tidak lama lagi, para penduduk Kampung Putat mengadakan majlis tahlil dan doa arwah sekampung kali ke-30. Hadir Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil akuan tamat kelas Al-Quran dan Mukaddam tahun 2022 serta sumbangan kepada anak yatim di kampung berkenaan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Putat. Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban Daerah Belait pagi tadi mengadakan Pesta Sungai Teraban yang juga diselajurkan sempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39.
Antara aktiviti yang diadakan membersihkan kawasan pekalan feri hingga kampung Sungai Traban dan pertandingan Pesta Kikik Berpulut. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Pesta yang dikendalikan oleh Biro Perekonomian MPK Kampung Sungai Traban memberi peluang kepada para peniaga kecil menambah dan menjana pendapatan harian. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan Canang Citra Budaya kali ke-10 yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Canang Citra Budaya adalah sebuah pertandingan dalam memartabatkan kesenian Melayu Brunei. Fokus utama pertandingan ialah untuk menyemarakkan seni dan warisan Brunei dengan mengetengahkan bahasa Melayu seperti penggunaan pantun dan maksud yang tersirat dalam pantun yang digunakan. Pertandingan terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dibukakan dalam 2 kategori. Kategori pertama bagi yang berumur 16 tahun ke atas pada 1 Januari 2023 dan tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2024. Kategori 2 pula berumur 36 tahun ke atas. Juara pertandingan akan menerima wang tunai RM4,000 beserta piala rebutan. Pendaftaran pertandingan dibukakan hingga 1 Mei 2023. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, layari pautan yang tertera. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39, Persatuan Belia Belait Pembela mengadakan kejohanan mini futsal pembela. 14 buah pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan sehari itu yang berlangsung di Kompleks Sukan Mumong. Dalam perlawanan akhir petang tadi, pasukan Vigro CTB muncul juara selepas mengalahkan pasukan Vigro CTA dengan keputusan 2-1. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 300 peserta menyertai acara larian semarak sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dengan 2 kategori dipertandingkan. Acara larian pagi tadi bermula dan berakhir di Kompleks Sukan Tutong. Pelepasan para peserta disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Larian bertujuan menyokong amalan cara hidup sihat melalui kegiatan sukan dan riadah dengan semangat perpaduan serta cintakan negara. Sefli Ahar dan To Xiao Kim dari Miri Sarawak masing-masing menjuarai pertandingan cabaran 6 km lelaki dan wanita terbuka. Bersempena ulang tahun penubuhan Balai Ibadat Kampung Sibut ke-29, Jawatan Kuasa Balai Ibadat Kampung Sibut Daerah Temburong menganjurkan Wakaton Amal Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Halewal Masjid. Wakaton diserikan dengan tazkirah duha disampaikan pegawai perkembangan agama Pusat Dakwah Islamiah daerah tersebut. Acara wakaton diadakan sejauh 1 km di sekitar kawasan Kampung Sibut. Dalam sama-sama membina aktiviti sihat dan berkebajikan, para penduduk kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri Kawasan 2 meluangkan masa hujung minggu ini dengan wakaton Kampungku Ceria pagi tadi. Berkonsepkan satu kampung satu keluarga, wakaton sejauh 2 km yang diadakan di kawasan rancangan perumahan berkenaan dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Aktiviti yang diselajurkan dengan perasmian program di Buang Sayang dihasrat dapat mengeratkan tali silaturahim kalangan penduduk agar sama-sama aktif beriadah ke arah warga yang sihat fizikal dan mental.
Macam mana boleh kita satu? Bola sepak Liga Super Brunei, hasrat Kota Ranger untuk membawa pulang 3 mata penuh tidak kesampaian selepas diikat pasukan IKLS MB51 sama dalam perlawanan yang berlangsung petang tadi di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Kota Ranger berjersey merah menjaringkan gol tunggalnya pada minit ke-70 ketika permainan seakan berakhir dengan kedudukan 1-0. Ikhlas berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit-minit akhir permainan untuk kedudukan 1-1 sekaligus memaksa kedua pasukan berkongsi satu mata. Sementara itu, hasrat pasukan Lun Bawang untuk mencipta kemenangan pertama musim ini tidak kesampaian apabila tewas kepada Wijaya dalam aksi Liga Super Brunei. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Berakas. Wijaya berjersey biru menjaring gol pertama seawal minit ke-3 mendahului permainan pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua, Wijaya terus mengenakan jaringan pada minit ke-52 dan menyudahkan kedudukan perlawanan dengan keputusan 2-0.